صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، بيت الأتقياء. الصحابة رضوان الله عليهم كانت قلوبهم معلقة في المساجد، كانوا يستأذنون من الدين للدنيا: يا رسول الله نريد أن نقضي بعض الحوائج، فينهون الحوائج فيرجعون مباشرة إلى بيئة المسجد. Ya ikhwan yang fillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid adalah rumah orang-orang yang bertakwa, yang mana rumah bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hati mereka ini, hati para sahabat radhiyallahu ajma'in telah terikat di rumah Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan masjid-masjid. Yang mana satu ketika sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak tunaikan hajat-hajat mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh sahabat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah Subhanahu wa taala tunaikan solat 2 rakaat, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana hari ini kita nak jadikan rumah Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tetap pada masjid, tak dapat tidak setiap masalah kita hari ini kita nak belajar minta terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada asbab. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم سيدنا جبريل عليه السلام، والنبي يعلم الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة رضوان الله عليهم ينقلون العلم إلى بيوتهم، إلى أزواجهم وأولادهم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda belajar dengan Jibril alaihi salam, dan Nabi tidak akan sampaikan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apabila sahabat mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat akan balik ke rumah dan sampaikan kepada ahli keluarga mereka. الآن بيوتنا أصبحت موحشة بسبب إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini rumah-rumah kita penuh dengan perkara-perkara yang tidak baik, penuh dengan kekacauan. Dan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah yang mana tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan keluar daripada rumah itu kebaikan-kebaikan. Tetapi rumah yang mana ada mengingati Allah, ada menyebut nama Allah, ada baca Al-Quran, maka rumah itu akan masuk ke dalam rumah itu kebaikan-kebaikan. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur-kubur. فالآن الأمة كلها في ضيق بسبب إيش؟ بسبب البعد عن الله جل وعلا. Bila mana rumah tersebut tidak ada mengingati nama Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kubur, maka akan menyebabkan rumah itu kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kejahatan-kejahatan akan masuk. أصبحت بيوتنا موحشة، لا يذكر فيها اسم الله، لا تقام فيها حلقات التعليم. Kerana apa? Bila mana kejahatan akan masuk? Sebab apa? Dalam rumah itu tidak hidup amalan-amalan taklim, tak ada dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. الذي يقرأ في بيته من الأحاديث المنتخبة أو رياض الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن في بيته نبي يتكلم. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sekiranya kita belajar untuk hidupkan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kita, seperti kita boleh guna mana-mana kitab, seperti kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab mutakab hadis-hadis pilihan, hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan amalan khususnya, maka seolah-olah kita telah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi berada dalam rumah kita. عندما نقوم بالتعليم مع الأولاد كيف يقوم التعليم؟ نقرأ فضائل الأعمال، دائما نقرأ من فضائل الأعمال ما شاء الله أمام الزوج والأولاد، يجتمعون 5 دقائق 10 دقائق
ما شاء الله، فهذا البيت ما شاء الله يصبح فيه نور. Dan bila mana kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama isteri-isteri kita, bersama dengan anak-anak kita, maka sedikit demi sedikit nur akan masuk dalam rumah kita. فالشر يخرج على شكل جنازة من البيت، لا يصبح وجود للشر في البيت. Dengan sebab kemuliaan yang ada dalam rumah tadi yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada rumah tersebut akan keluar, yang mana bila mana keluar amalan dalam rumah tersebut akan keluar daripada amalan-amalan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam cahaya-cahaya. لأن الملائكة عندما تأتي الملائكة إلى البيت وتدخل البيت تنفر الشياطين. الملائكة عندما تدخل البيت بسبب التعليم ما شاء الله الشياطين تنفر من البيت. Bila mana bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam rumah kita, maka para malaikat akan datang. Dan bila mana tidak ada bacaan hadis Nabi Muhammad SAW dalam rumah kita, maka syaitan-syaitan akan datang. Bila mana malaikat datang hidup majlis taklim dalam rumah kita, maka secara otomatiknya syaitan-syaitan akan keluar daripada rumah kita. فكيف نجمع الأولاد ما شاء الله أهل البيت على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم نسمع الفاتحة ما شاء الله، نصلح لهم الفاتحة، قصار الصور، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوميا في البيوت يعني ما شاء الله. Selain daripada kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah kita, kita boleh kumpul juga bersama dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan mendengar bacaan mereka seperti Al-Fatihah ataupun sekurang-kurangnya 10 surah pendek untuk kita dengar, baca bersama-sama. كلنا مسؤول عن الدين، الرجال والنساء والأولاد كلنا نسأل أمام الله يوم القيامة. Dan setiap daripada kita tak terlepas daripada tanggungjawab, yang mana tanggungjawab untuk agama di akhirat nanti. Setiap daripada kita, tak kira suami, isteri, anak, semua akan ditanya di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap daripada kamu adalah pengembala, dan setiap daripada pengembala akan ditanya mengenai pengembalaannya. الزوجة إذا تدخل النار تدخل معها 4، ليس فقط وحدها تذهب إلى النار. المرأة إذا دخلت النار ليس وحدها، تسحب معها 4، أبوها، أخوها، ابنها، زوجها. Satu orang wanita bila mana na'udzubillah, bila mana dia masuk dalam neraka, bukan sahaja dia akan masuk seorang diri, tetapi dia akan tarik 4 orang bersamanya. Yang pertama dia akan tarik suaminya, yang kedua dia akan tarik suaminya, anak lakinya, yang ketiga dia akan tarik ayahnya, yang keempat أبوها، ابنها، أخوها، زوجها المسؤول عنها. Pertama dia akan tarik suaminya, yang kedua dia akan tarik ayahnya, yang ketiga dia akan tarik anak lelakinya, yang keempat dia akan tarik adik-beradik lelakinya. إذا كانت في ذمة زوجها تأخذ زوجها، تقول يا رب، تمسكه من هنا يوم القيامة، من هنا تقول يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم. Maka ketika mana si perempuan tadi, wanita, bila mana nak dimasukkan dalam neraka, maka dia akan tarik dia punya suami, maka ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya suamiku ini, ayahku ini, adik-beradik lakiku ini tak pernah menasihati aku, tak pernah mengajar aku tentang agama. أتى لنا بكل أشياء الدنيا، أتى لنا بالتلفاز، أتى لنا بالغسالة الأوتوماتيك، أتى لنا بكل أشياء الدنيا، لكن يا رب ما علمنا الدين. Ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini, adik-beradik laki aku, suami aku, ayah aku telah banyak beri dunia kepada aku, telah beri keperluan-keperluanku dalam rumah, tetapi dia tidak mengajarkanku agama. فأحبابنا الكرام، يعني سبحان الله، نسأل أمام الله إذا ما علمنا الدين ودخلنا الدين على البيت نسأل أمام الله جل جلاله. نحن مسؤولون، الله جل جلاله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون.
Jadi tak dapat kita tuan-tuan yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak bawa masuk agama dalam rumah kita, kena ada dalam hati. Bila mana kita ambil agama restoration dalam diri kita, maka secara automatik kita akan bawa agama dalam rumah kita bila kita ada restoration agama tadi. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بيته ويرى أم المؤمنين عائشة تصلي، ما يقول لها يسألها أصليت يا عائشة؟ تقول يا رسول الله تراني أصلي وتسألني أصليت يا عائشة؟ قال هكذا أمرني ربي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah Aisyah, baginda telah masuk dan telah melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah solat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tanya Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah kamu telah solat?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melaksanakan perintah Allah, saya telah solat." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, inilah yang telah diperintahkan oleh Tuhanku dan aku bersabar dengannya." فما مستعدين ندخل الدين على البيوت إن شاء الله. InsyaAllah setiap daripada kita bersedia untuk bawa agama dalam rumah kita. في حلقات التعليم في البيوت ما شاء الله. Dan kita bersedia untuk hidupkan taklim bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah kita. فالنبي صلى الله ورد في الأثر يقال إن المرأة الصالحة خير من 1000 رجل صالح. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya satu orang wanita yang soleha lebih baik daripada 1000 lelaki. والمرأة الفاجرة أشر من 1000 رجل فاجر. Tetapi satu orang wanita yang tidak soleha maka lebih khairun. المرأة الصالحة خير من 1000 رجل صالح. Al-fajir. والفاجرة أشر من 1000 رجل. Lebih teruk lagi daripada 1000 lelaki yang fajir, yang berdosa. فمستعدين إن شاء الله. Atas perkara yang tadi semua sedia insya-Allah. جزاكم الله خير. Jazakumullah khair. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب